Kajian ini merupakan satu kajian kualitatif yang menggunakan kaedah kajian kes. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengajaran muzik di sekolah rendah. Kajian ini akan meneliti adakah pelaksanaan pengajaran muzik di sekolah rendah menepati dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana sebahagian besar pelajar yang meneruskan pembelajaran pada peringkat sekolah menengah didapati tidak menguasai kemahiran muzik yang sepatutnya dikuasai oleh mereka ketika berada pada peringkat sekolah rendah. Kajian ini menggunakan 4 instrumen untuk mendapatkan data. Instrumen yang digunakan adalah temu bual, pemerhatian, analisis dokumen dan rakaman audio-video. 3 isu yang dibincangkan adalah: 1. Bagaimana langkah pengajaran pendidikan muzik yang disarankan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik di sekolah rendah. Kedua, bagaimanakah guru melaksanakan pengajaran pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah? Dan ketiga, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengajaran pendidikan muzik di dalam bilik darjah? Baiklah, bismillah. Untuk menjawab soalan pertama, iaitu bagaimanakah langkah pengajaran pendidikan muzik yang disarankan? Baiklah, menurut pengalaman saya, kita kena faham dulu apa itu co-curriculum pendidikan muzik. Matlamat co-curriculum pendidikan muzik adalah untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan dapat menghayati muzik menerusi aktiviti dalam kelas. Jadi, saranan yang disyorkan adalah pengajaran mestilah bersifat menyeronokkan dan menggembirakan pelajar, kerana pelajar yang gembira akan memberikan motivasi untuk mereka terus belajar dan belajar. Okey, soalan kedua, bagaimanakah guru melaksanakan pengajaran pendidikan muzik dalam PNP dalam bilik darjah? Baiklah, menurut pengalaman saya, kaedah melaksanakan pengajaran pendidikan muzik dalam PNP bilik darjah adalah saya sentiasa tekankan pelajar untuk belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Atau kata lain, saya isi aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan elemen permainan menerusi lagu-lagu rakyat seperti Chan Mali Chan, Rasa Sayang, Jom Jom Inai dan sebagainya. So, soalan ketiga, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengajaran pendidikan muzik dalam bilik darjah. Okey, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNP pendidikan muzik yang saya gunakan iaitu lagu-lagu rakyat adalah kerana lagu-lagu rakyat ini merupakan satu medium pengajaran yang syarat dengan nasihat-nasihat dan elemen kegembiraan dan menyeronokkan yang menggambarkan tentang identiti dan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia, yang ini sesuai dengan matlamat co-curriculum pendidikan muzik sekolah rendah dan seiring dengan falsafah pendidikan negara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kajian ini juga membahas tentang implementasi pengajaran pendidikan muzik dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, di mana maklumat yang diperoleh daripada data pemerhatian terhadap bilik muzik mendapati bahawa banyak alat muzik yang sudah rosak dan tidak boleh digunakan lagi. Hasil temu bual dengan guru juga mendapati bahawa buku teks sudah lama tidak dibekalkan, manakala buku yang lama pula kebanyakannya sudah rosak. Peruntukan masa yang diberikan untuk mata pelajaran pendidikan muzik bagi murid-murid tahun 6 akan diambil alih oleh mata pelajaran lain. Seterusnya, maklumat yang diperoleh daripada data temu bual ini juga menunjukkan bahawa guru tidak menguasai kemahiran bermain alat muzik seperti keyboard. Seterusnya, alat muzik yang tidak mencukupi, dan pada masa yang sama banyak alat muzik yang sudah rusak. Antara alat muzik yang tidak mencukupi adalah seperti recorder, alat perkusi dan juga kompang. Keadaan ini berlaku kerana kebanyakan alat muzik ini sudah lama digunakan dan bekalan alat muzik yang baharu tidak disediakan.
keadaan ini menyebabkan proses pengajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Selain itu, alat muzik yang sedia ada pula tidak mencukupi untuk kegunaan murid-murid, menyebabkan murid-murid terpaksa menggunakan rekorder secara bergilir-gilir. Keadaan ini menyebabkan mereka tidak selesa untuk menggunakan alat tersebut. Ada juga beberapa orang murid yang membeli dan memiliki rekorder sendiri. Bagi murid-murid yang kurang berkemampuan, mereka tidak membeli dan memiliki rekorder sendiri walaupun harga rekorder adalah murah. Keadaan sebegini sememangnya mampu menjelaskan proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik KBSR. Kepentingan kajian ini memberi impak yang baik kepada guru, pihak sekolah dan juga murid. Pertama, kajian ini diharapkan dapat membantu guru-guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik di dalam bilik darjah di sekolah rendah. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan dapat membantu guru-guru dalam memahami kaedah pengajaran yang dikehendaki seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran pendidikan muzik. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan oleh pihak sekolah dalam menyediakan kemudahan dan peralatan untuk kegunaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kefahaman kepada pihak sekolah mengenai peruntukan masa untuk melaksanakan pengajaran pendidikan muzik di sekolah. Akhir sekali, kajian ini diharapkan dapat membantu murid-murid dalam mempelajari asas-asas dalam pendidikan muzik. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan dapat membantu murid-murid untuk lebih menghayati nilai-nilai yang ingin diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Manakala bagi cadangan penambahbaikan, pihak sekolah perlu memberikan lebih perhatian terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik dengan membantu memenuhi segala keperluan yang sepatutnya digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Peralatan yang perlu digunakan adalah seperti alat muzik dan bahan bantu mengajar. Alatan yang sudah rosak perlulah segera digantikan dan dibaiki supaya proses pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu. Selain itu, pihak yang bertanggungjawab juga seharusnya perlu menganjurkan kursus-kursus untuk guru-guru yang berkaitan dengan bidang yang diajar. Kursus-kursus ini penting bagi membantu mereka melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengetahuan yang sepatutnya dikuasai oleh mereka. Guru-guru juga perlu mengambil inisiatif mereka sendiri dengan berusaha dan mencari dan meneroka idea baharu yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan dan seterusnya mampu menarik perhatian murid-murid. Mereka tidak seharusnya mengharapkan pihak yang bertanggungjawab semata-mata. Sebaliknya, mereka juga perlu bijak meningkatkan pengetahuan melalui kemudahan yang sudah pun disediakan oleh pihak kerajaan. Seterusnya, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga diharapkan dapat menyediakan buku teks pendidikan muzik yang terkini dan menepati keperluan serta perkembangan pendidikan muzik semasa. Selain itu juga, Jabatan Pendidikan Daerah perlu menganjurkan lebih banyak aktiviti yang berkaitan dengan pendidikan muzik. Pertandingan yang melibatkan kemahiran penggunaan alat muzik seperti kompang formasi, recorder, ensemble, bintang kecil, choir dan juga nasyid perlu dianjurkan bagi membantu meningkatkan kemahiran murid-murid bermain alat muzik. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia diharapkan dapat membantu ruang dan peluang seluas-luasnya kepada guru-guru untuk mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.
Secara kesimpulannya, jelaslah di sini bahawa guru memainkan peranan utama dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Hasil daripada kajian ini didapati bahawa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik di sekolah rendah tidak berlaku sebagaimana yang dinyatakan dalam sukatan pelajaran. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti peralatan yang tidak mencukupi, peranan guru dan juga peranan pihak pentadbir. Akhir sekali, pengkaji juga mengharapkan supaya adanya kajian lanjutan yang meneruskan kesinambungan kajian ini yang turut mengkaji proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik.